ingin sebut tentang Al-Quran. Kita dah hampir dengan sambutan nuzul Quran. Tapi seeloknya saya sebut juga tentang Al-Quran ini. Seperti mana kita tahu, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atama alaina ni'mata bi'a'dham minhajin syura' minhajil islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal rasulil karim wa ala alihi wa ashabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa ahshurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah beri kepada kita iman dan juga Islam, diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi dalam bulan Ramadan ini, anugerah yang Allah Taala beri kepada kita Ramadan, dan seterusnya kita dapat berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita. Jadi insya-Allah pada hari ini saya ingin sebut tentang Al-Quran. Kita dah hampir dengan sambutan nuzul Quran. Tapi seeloknya saya sebut juga tentang Al-Quran ini. Seperti mana kita tahu, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Yang ada pada Quran itu hudan, petunjuk. Yang ada padanya petunjuk dan juga keterangan-keterangan. Minal huda wal furqan, dan juga yang membezakan di antara yang benar dan juga hak. Jadi itulah Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi apa yang penting dalam bulan Ramadan adalah kita memuliakan Al-Quran. Bagaimana kita memuliakan Al-Quran? Dengan cara kita membaca Al-Quran. Sesungguhnya bulan Al-Quran ini, bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, seperti mana yang disebutkan oleh para salafus salih, seperti Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, imam besar dalam hadis. Dialah orang yang pertama menulis hadis Nabi SAW. Dia orang yang pertama kumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau kata bulan Ramadan ini adalah innama hiya tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Wa it'amut ta'am, dan memberi makan. Jadi yang kita maksudkan adalah mereka ini, para salafus salih, membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi bagaimana kita nak menjadikan Al-Quran ini sebagai kehidupan kita, sebagai rutin hidup kita, sebagai akhlak kita. Kita dah tahu bahawa Al-Quran itu biasanya orang membaca saja, tapi tidak menjadikan ia sebagai satu akhlaknya. Jadi kita perlu tahu bahawa Al-Quran itu diturunkan. Apabila diturunkan Al-Quran itu, nazala nuzul, atau kalau sambutan nuzul Quran itu, nuzul itu turun. Maka turun itu
kepada Nabi SAW. Kita tengok bagaimana Nabi SAW diturunkan Al-Quran. Ada 3 bentuk. Pertama, misla salatil jars. Kedua, yatamathala rajulan. Yang ketiga, min wara'i hijab. 3 bentuk Al-Quran itu diturun kepada Nabi SAW. Yang pertama, misla salatil jars. Seperti bunyi loceng yang berbunyi, yang menyakitkan. Sehingga Nabi SAW bila terima Al-Quran ini, nak terima Al-Quran ini, hatta yatafassadu araqah. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dalam keadaan waktu cuaca yang sejuk, tapi Nabi berpeluh menerima Al-Quran. Dia bukan satu perkara yang dapat ilham macam tu saja, tapi dalam keadaan yang sangat menyakitkan lah, kita sebut. Kemudian diterima seperti yatamathala rajulan. Wahyu itu dapat seperti mana Jibril menyerupai seorang lelaki. Ini banyak dalam hadis bahawa Nabi Sayyiduna Jibril alaihissalam menyerupai seorang lelaki. Seperti mana dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, hadis Jibril, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar. Ketika mana kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki yang berpakaian putih, serba putih, putih sungguh, dan rambut yang begitu hitam. La yura alaihi athar safar, tidak ada kesan dia tu seorang yang musafir. Jadi hadis ini menunjukkan Jibril datang menyerupai seorang lelaki. Dan seterusnya adalah min wara'i hijab. Wahyu itu datang dalam keadaan min wara'i hijab. Allah Ta'ala turun kepada Nabi SAW secara terus. Jadi inilah bentuk-bentuk wahyu Al-Quran itu diturun kepada Nabi SAW. Dia bukanlah satu penurunan yang mudah, yang kita anggap dia adalah mudah, tapi adalah penurunan yang sangat berat. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sungguhnya aku akan beri kepada kamu wahai Muhammad, sanulqi alaik qawlan thaqila, kata-kata yang berat. Itu Al-Quran. Quran ini sangat berat. Apabila diturunkan Al-Quran ini, diturunkan ke bukit bukau, maka bukit bukau itu akan hancur. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Lau anzalna hadzal Qur'an, jika kami turunkan Al-Quran, Al-Quran diturunkan kepada siapa? 'Ala jabal, di atas gunung. Gunung tu kalau kita lihat besar, kita rasa macam gah. Tengok gunung tu besar lah. Bandingkan kita ni kerdil. Pergi tengok gunung Kinabalu, besarnya kan. Daripada jauh nampak besar. Nampak degah dia besar. Dalam keadaan besar kita nampak tu hebat dia tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi contoh. Lau anzalna hadzal Quran, kalaulah kami turunkan Al-Quran ini, ala jabal, di atas bukit, la ra'aitahu, kamu akan lihat, khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kamu akan lihat mereka, dia ini, bukit ini, gunung ini, khasyi', khusyuk, takut, bergementar terhadap apa yang diturunkan kepada mutasaddian, hancur bukit itu. Begitulah keadaan Al-Quran itu sangat besar. Oleh itu kita hendaklah kita jatuhkan Al-Quran itu dalam hati kita. Al-Quran ini apabila diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Nabi SAW menjadi penghulu segala Nabi dan juga Rasul. Keberkatan Al-Quran itu diturunkan melalui perantaraan Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril menjadi penghulu segala malaikat. Itu kepada orang, kepada malaikat, bahkan pada tempat. Diturunkan di Mekah, maka Allah memberkati Mekah tersebut. Sebab Al-Quran itu diturunkan di Mekah, maka Allah berkati tempat itu. Barakna haulah, kami berkati sekelilingnya. Ummul Qura, itu Mekah itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkatkan. Itu tempat, Allah berkatkan tempat tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila diturunkan pada masa, pada waktu Al-Quran itu diturunkan pada bila? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Maka bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu
Allah berkatkan 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berkatnya. Satu malam sama dengan 1000 bulan. Berkatnya Al-Quran itu. Bahkan bukan hanya terhad kepada malam itu sahaja. Bahkan sebulan penuh menjadi berkat. Itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Maka diberkat sepanjang bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana seperti mana Nabi SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah daripada Anas radhiyallahu an bahawa Nabi SAW dan Abu Hurairah, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, padanya terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berkatnya bulan Ramadan. Keberkatan itu adanya malam Lailatul Qadar, dan keberkatan itu bertambah-tambah. Apa itu berkat? Khairun katsir. Berkat maksudnya apa? Kebaikan yang banyak. Buat sikit dapat banyak. Ini biasa kita beli barang, dapat satu dapat dua. Satu dapat dua. Satu dapat tiga. Tapi keberkatan bulan Ramadan tidak seperti itu. Allah yang memberikan ganjaran itu. Maka bulan Ramadan ini Nabi SAW menyebut fihi lailatun khairun min alfi syahr. Fihi wa yuftahu fihi abwabul jannah. Maka dibukakan segala pintu syurga. Semua pintu syurga dibuka. Dan riwayat menyebutkan walam yughlaq minha bab. Tidak salah satu pun daripada pintu-pintu itu ditutup. Pintu syurga itu. Berkatnya bulan Ramadan. Terbuka pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan tertutup pintu-pintu neraka. Walam yuftah minha bab. Tidak satu pun daripada pintu-pintu neraka itu terbuka. Itulah keberkatan Ramadan. Maka disebut lagi wasuffidatis syayatin, ataupun disebut wasulsilatis syayatin, ataupun disebut watusaffid asyayatin wa maradatul jin. Maka dibelenggukan syaitan dan juga jin. Dia belenggu. Keberkatnya bulan Ramadan. Jin, iblis semua diikat. Wa yunadi munadin. Yang hadis yang sama. Maka diserukan dengan satu seruan. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang mahukan kebaikan, terimalah bulan Ramadan. Terima. Kita bulan Ramadan ni, terima. Buat kebaikan dalam bulan Ramadan. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang mahukan keburukan, buat maksiat, tinggalkanlah maksiat tersebut. Tinggal, jangan buat maksiat bulan Ramadan. Jangan buat salah dalam bulan Ramadan. Jangan buat silap. Maka terimalah bulan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nar. Sungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala pembebasan bagi semua orang daripada api neraka. Allah bebaskan mereka daripada api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah. Demikian itu pada setiap malam. Berkat di bulan Ramadan. Setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Kenapa Allah Taala kata macam tu? Kenapa Allah berikan ganjaran seperti itu? Sebab manusia itu salah. Salah silap manusia itu. Dan satu hadis menyebut, ya Bani Adam, innakum kuntum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sungguhnya kamu semua wahai manusia, buat salah pagi, petang, siang, malam kamu buat salah. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Malam, siang kamu buat salah. Sungguhnya wa ana ghafur. Aku ni Maha Pengampun. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah kepada aku pengampunan, bahawa aku akan ampun kepada kamu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Walillahi utaqa'u minan nar. Pada bulan Ramadan ni, pada setiap malam bulan Ramadan, utaqa'u minan nar, bebas daripada api neraka. Jadi kita kejar pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keberkatan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan disebabkan Al-Quran. Maka hendaklah kita sama-sama dalam bulan Ramadan ni membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran, mempraktikkan apa yang terdapat dalam Al-Quran ni dalam bulan Ramadan ni. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang bulan Ramadan ini. Disebabkan bulan Ramadan keberkatan ini, dengan membaca Al-Qurannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita. Seperti mana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala, man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisab, dengan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan, bukan 1, 2 hari, 3 hari, bulan Ramadan, sebulan bulan puasa, man shama Ramadan, puasa sebulan Ramadan itu, bukan 1, 2, puasa 1 penuh. Dengan penuh keimanan. Iman apa? Percaya apa yang terdapat dalam Al-Quran itu. Kutiba alaikumus syiyam, termaktub kepada kamu berpuasa dalam bulan Ramadan. Tu, iman kepada itu, ayat itu. Dengan penuh keimanan bahawa adalah perintah Allah Ta'ala, maka dia berpuasa. Dengan penuh keimanan itu. Dan dengan penuh ihtisab wahtisaban. Dengan perhitungan bahawa Allah Ta'ala berikan ganjaran dengan puasa tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka bawalah Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa ini. Begitulah keadaan kita dalam bulan puasa ini. Kena beriman dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan berhitung di atas ganjaran yang Allah Ta'ala berikan. Dan hitungan Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang berpuasa itu sangat besar. Amalan-amalan yang lain di dalam bulan Ramadan ini tidak seperti puasa. Tidak seperti puasa. Amalan-amalan lain ini Allah berikan tentukan, ini dapat 10, ini dapat 700 dan sebagainya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam, kullu amali bani Adam illah. Setiap amalan anak Adam itu dia punya hak, dia dapat pahala tersebut, dapat ganjaran dia. Al hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan sama dengan 10. Allah Ta'ala satu baik dapat 10. Ni Allah Ta'ala maha rahmat, maha kaya. Allah Ta'ala beri 1 dapat 10. Kita dapat handphone 1 dapat 10 satu. Allah beri besarnya ganjaran Allah Ta'ala beri kepada pahala bagi seseorang itu. Apa sahaja amalannya, 1 dapat 10. Ila 700 dhi'af. Sehingga 700 kali ganda. 700 kali ganda. Bukan 10 saja, 700. Dapat handphone 700. Yalah 700 nak buat apa pun dah. Kalau duit RM1 dapat 700. Banyak. 1000 dapat 7000. Dapat 70,000. Begitulah keadaan kita. Apabila kita beramal, buat amal soleh, kita dapat diganjari dengan pahala-pahala tersebut. Wa qala Allah Ta'ala dalam hadis tadi. Wa qala Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi ini. Illa shaum, melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sungguh dialah hak aku. Aku yang beri ganjaran. Aku yang beri ganjaran puasa tersebut. Yang lain dapat 10 sampai 700, tapi puasa tidak aku yang beri. Kerana puasa itu tidak tahu mana riaknya. Kita boleh tunjuk kepada orang, saya ni puasa. Oh, Tuhan, saya ni puasa ni. Kita boleh tunjuk ke orang. Solat kita boleh tunjuk, kita sembahyang nampak. Baca Al-Quran kita boleh kata kita nampak tunjuk. Tapi puasa tidak boleh nak tunjuk. Kita menunjuk pada orang tak boleh nak tunjuk. Oleh itu Allah kata, Allah beri. Yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dalam satu hadis menyebutkan. Yada'a ta'amahu li ajli. Wa yada'a syarabahu li ajli. Wa yada'u syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makan, minum dia, syahwat dia kerana aku. Dia boleh je nak pergi minum. Pergi bilik air, pergi minum. Orang nampak. Ada orang nampak tak nampak. Tapi disebabkan dia tahu Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasinya. Melihat dia buat. Maka ditinggalkan. Kalau dia boleh pergi bilik air, pergi minum. Pergi, betul masalah. Orang nampak. Orang tak nampak, orang tak tahu. Dia boleh buat. Tapi disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerhatikan dia. Maka dia menjaga puasanya. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu puasa itu memberi syafaat pada hari akhirat nanti. Bersama dengan apa? Baca Quran itu. Kita cerita pasal Quran. Disebabkan keberkatan itu, maka terbentuknya puasa itu. Besarnya ganjaran puasa sebab dengan puasa lah. Dengan Quran itu, maka terbentuk puasa di dalam bulan Ramadan. Maka dengan sebab itu juga puasa dan juga Al-Quran memberi syafaat kepada tuannya. Maka bila di hari kiamat nanti datang kedua-dua ini, puasa dan juga Al-Quran. Maka Al-Quran berkata kepada Tuhan, wahai Tuhan, berilah syafaat kepada dia ni. Kerana dia tidak meninggalkan malamnya untuk tidur dengan membaca aku.
membaca Al-Quran. Maka beri syafaat kepada dia, selamatkan dia. Itu Al-Quran. Dan juga berpuasa. Wahai Tuhan, puasa kata kepada Allah Ta'ala. Aku beri syafaat kepada dia kerana dia meninggalkan makan dan jangan minum dia kerana engkau. Maka selamatkan dia. Maka hendaklah kita berpuasa dengan betul dan juga membaca Al-Quran. Jadi kita perlu membanyakkan baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kita tahu keberkatannya itu. Kita tahu kehebatan Al-Quran itu. Maka para salafus soleh membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Imam Malik, Tok Guru Imam Syafi'i rahimahullah. Apabila masuk bulan Ramadan, beliau telah sentiasa membaca kitab Muwatta. Dia baca hadis Nabi SAW. Maka dikumpulkan nama kitab ada Muwatta, Al-Muwatta. Terkenal Imam Malik di Madinah baca hadis-hadis Nabi SAW. Apabila masuk bulan Ramadan, dia tinggalkan semua itu. Dia kembali kepada baca Al-Quran. Iqbalu ala tilawatil Quran. Baca Al-Quran. Imam Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i rahimah, mazhab kita, mazhab Syafi'i. Imam pengasasnya. Kata anak murid beliau, Rabi', bahawa Imam Syafi'i rahimahullah telah menghatamkan Al-Quran sepanjang Ramadan 60 kali khatam. 60 kali khatam. Maksudnya apa? Sehari 2 kali khatam. Pagi khatam, siang khatam, malam kali khatam. Begitulah keadaan salafus salih duduk dengan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran, baca Al-Quran. Imam Bukhari rahimahullah, Imam hadis, Amirul Muhaddithin, ketua ahli hadis dia ni, Imam Bukhari. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari bulan Ramadan. Satu hari dalam bulan Ramadan, satu hari sekali khatam. Apabila tiba 10 malam terakhir, beliau akan khatam siang sekali, malam sekali. Begitulah salafus salih. Baca Al-Quran, duduk dengan Al-Quran. Begitu juga kita. Sayang, 1000 kali sayang kita duduk baca Al-Quran, tak. Duduk dalam bulan Ramadan tak baca Al-Quran. Paling kurang kita khatam Al-Quran. Tapi kita tidak menghatamkan Al-Quran. Kita lara, kita tengok Facebook, kita tengok Twitter, kita tengok Instagram. Sibuk lagi dalam perkara tersebut. Hal dunia yang kita sibuk. Tapi akhirat kita tak nak ikut. Tak nak ambilkan pahala akhirat itu. Yang merupakan akhirat itu adalah kekal abadi. Yang dunia ini akan habis. Maka kita kejarkan akhirat. Maka kita tiru para salafus salih bagaimana mereka duduk bersama Al-Quran itu. Maka mereka buat dengan membaca Al-Quran. Pertama, dia buat 2 perkara. Dengan Al-Quran ini, mereka 2 perkara. Pertama, mereka tadabbur Al-Quran ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ini adalah satu kitab Al-Quran itu. Satu kitab yang kami turunkan kepada kamu. Liyadabbaru ayatih. Untuk kamu tadabbur terhadap ayat-ayat. Waliyatadhakkara ulul albab. Dan untuk kamu tadakkur terhadap makna-maknanya itu. Jadi Al-Quran itu tujuan yang pertama sekali adalah untuk tadabbur kita faham. Baca Al-Quran untuk kita faham. Kita baca Al-Quran kita faham. Jangan kita baca hanya sekadar baca. Kena faham Al-Quran itu. Dan seterusnya adalah kita menghatamkan. Pertama, menghatamkan dengan tadabbur kita faham itu. Dan yang kedua adalah kita menghatamkan huruf-huruf Al-Quran. Menghatamkan huruf-huruf Al-Quran. Man qara'a harfan minal Quran, maka dia dapat pahala tersebut. Siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf daripada Al-Quran itu, dapat pahala Al-Quran itu. Baca Al-Quran. Wala aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tapi aku katakan alif itu satu huruf. Lam itu satu huruf. Mim itu satu huruf. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Kebaikan itu 1 sama dengan 10. 1 dapat 10. Alif lam mim dah 30 markah. Begitulah keadaan kita baca Al-Quran. Maka kita kena khatam. Bulan Ramadan kena dapatkan pahala. Kita kutip pahala. Dalam bulan Ramadan. Khatamkan Al-Quran itu dalam bulan Ramadan. Dapat pahala Al-Quran. Baca Al-Quran itu. Jadi begitu. Kita kena lakukan dalam bulan Ramadan. Kena bersungguh. Kena berusaha. Kena bersabar. Nak mencari redha Allah semua. Kena bersabar. Dia tak payah sebenarnya. Tapi sebab hati kita. Diri kita ni payah. Nafsu kita ni payah. Tak nak kepada kebaikan yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Dia berat, dia rasa berat, payahnya nak bangun malam. Tapi kalau dia suka berjogging, suka berlari 70 km, hiking 20 km,
Hiking 20 km. Naik bukit, turun bukit boleh. Cycling 200 km, dia boleh buat. Boleh. Tetapi baca Al-Quran tak boleh. Berzikir tak boleh. Kan pelik namanya. Sebab apa? Nafsu. Sebab hati kita tertutup dengan pintu rahmat Allah Subhanahu. Tertutup dengan pintu hidayah taufik Allah Subhanahu. Tahu benda tu bagus, tapi tak buat. Taufik Allah Ta'ala tak ada beri. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu supaya mendapat taufik. Dapat kita lakukan, kita dapat membaca Al-Quran, kita dapat buat ibadah dalam bulan Ramadan ini. Jadi perkara yang sangat penting sekali adalah bagaimana kita nak berakhlak dengan akhlak Al-Quran itu. Kita katakan tadi bahawa Al-Quran itu diturunkan. Dia berkat. Tapi kalau sekadar kita tengok Al-Quran gitu tak diterapkan dalam hati, maka macam mana berkatnya itu dapat? Maka kita perlu terapkan dalam hati kita. Turunkan Al-Quran ke dalam hati kita. Fa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sungguhnya kamu bertalaki Al-Quran daripada Tuhan yang maha bijaksana. Kita bertalaki. Bila kita baca seakan-akan Quran itu baru turun. Itu macam tu kita kena baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan Quran baru turun. Macam tu kita kena baca Al-Quran. Kena faham. Oleh itu kita kata tadabbur tadi kena baca. Buka terjemahan. Kita ada terjemahan macam-macam terjemahan dah kat Malaysia. Buka terjemahan Pimpinan Ar-Rahman, baca, tengok sebelah. Baca, tengok terjemahan. Faham makna dia. Maka kita tadabbur makna-makna itu. Supaya hati itu masuk Al-Quran ke dalam hati kita. Bukan kat luar je. Kita nak praktikkan Al-Quran. Ini masalah kita. Kita baca Al-Quran tapi tak praktik. Kita tinggalkan Al-Quran, kita tak praktik. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, apabila dia baca Al-Quran mereka praktik. Mereka membaca satu ayat, mereka praktik, baru datang jumpa Nabi. Belajar sehingga mereka ni beramal setiap ayat-ayat suci Al-Quran itu. Beramal setiap ayat itu. Siapakah yang mampu pada zaman sekarang nak berhenti setiap satu ayat? Satu ayat demi satu ayat. Siapa yang sabar? Tapi baca Facebook kita boleh. Baca status Instagram kita boleh baca. Twitter kita boleh baca. Duduk lama-lama. Tapi Al-Quran satu ayat pun tak baca. Jadi kita nak masukkan Al-Quran dalam hati kita. Supaya hati ini apa? Berbunga-bunga. Rabi'a qulubina. Menjadi bunga dalam hati kita ini. Maka kita baca Al-Quran. Maka caranya, kita sebut cara. Caranya adalah kita baca Al-Quran. Kita buka sebelah kita tafsir. Ini cara dia. Buka Al-Quran. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Buka sebelah tu tafsir. Tafsir apa? Pimpinan Ar-Rahman dah cukup dah. Memadai dah. Kita kena faham makna dia. Atau buat apa-apa tafsir. Ya. Tak perlu nak tafsir besar-besar. Tak perlu dah kita nak cari tafsir Tabari ke tafsir Ibnu Katsir. Tak perlu sangat. Boleh nak baca. Tapi lambatlah. Kan kita nak baca Al-Quran, nak memahami, nak praktik. Maka buka salah satu tafsir. Itu pimpinan Ar-Rahman, kita buka sebelah kita. Kita baca. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihan. Bagaimana kita nak beramal dengan ayat tersebut? Ini kita nak beramal. Bagaimana kita nak beramal dengan ayat tersebut? Allah kata, kita kata kita nak beramal dengan Al-Quran. Bagaimana kita nak beramal dengan Al-Quran? Kita tahu dah mana dia. Tiap-tiap hari kita baca. Dah semayang kita baca 17 kali rakaat kita baca. Dah semayang. Tambah lagi kita baca ayat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana kita nak beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kalau kita baca, kita faham. Kena fikir dalam ayat itu, tadabbur ayat itu. Bagaimana aku nak beramal dengan ayat ini? Maka kita kata Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Maksud setiap perkara yang kita lakukan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu, dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita Allah Subhanahu tidak berikan kita kuasa, kita tak boleh berjalan. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah kita dapat pergi masjid. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala lah kita dapat berbuat amal kebajikan di atas muka bumi ini. Dengan Allah Subhanahu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak ada keizinan Allah Subhanahu Wa Taala maka tak dapat. Begitulah kita faham. Bismillah dengan nama Allah yang maha pemurah. Allah tu rahmat. Memberi rahmat kepada penyayang kepada kita. Maka kita baca dengan Bismillah. Maka kita, oleh itu kita beramal dengan macam mana? Setiap kali kita lakukan kita baca Bismillah. Kita nak berjalan Bismillah. Kita nak makan Bismillah. Kita nak bermain Bismillah. Semuanya Bismillah dengan nama Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesempatan untuk kita bergerak. Begitulah cara kita beramal dengan ayat suci Al-Quran. Begitu kena tadabbur. Al-Quran kena tadabbur. Bagaimana kita fikir-fikirkan dalam baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa akan nak buat?
Alhamdulillahirabbil alamin kita baca. Apa aku nak buat dengan alhamdulillahirabbil alamin? Sebut je alhamdulillah. Tu satu. Kita sebut alhamdulillah, bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala berikan. Orang sakit aku ni sihat. Orang tak boleh puasa aku boleh puasa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala. Kita sebut. Dan kita kena praktik. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tu tak boleh, aku boleh. Aku kena solat. Solat tarawih. Orang tak boleh buat 10, kita boleh buat 20. Orang tak boleh bangun malam, kita boleh bangun malam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita tadabbur ayat suci Al-Quran. Contoh yang lain, contoh surah Ikhlas. Bagaimana kita tadabbur baca? Saya nak tunjuk satu-satu tak boleh lah. Kena baca. Buka tafsir Al-Quran, tengok makna dia. Bagaimana kita nak tadabbur? Kita nak penting adalah tadabbur, kita mempraktikkan akhlak itu turun kepada diri kita. Kita baca Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah yang Maha Esa. Bagaimana kita nak kata Allah Esa? Maka kita ikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala. Setiap perbuatan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu dinamakan suratul Ikhlas. Allah sahajalah aku buat kerja ni, aku baca Al-Quran, aku bangun malam. Kerana Allah, bukan orang lain. Aku sembahyang tahajud, aku buat kebajikan, aku beri sumbangan kepada masjid. Kerana Allah, Allah yang Maha Esa, bukan kerana manusia. Begitu caranya. Baru kita faham makna dia. Tadabbur, kita nak praktikkan Al-Quran. Allahus Samad, Allah yang Maha Kaya. Rinal muka, kekayaan Allah Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah. Setiap kali kita sesuatu, kita minta kepada Allah. Sekecil-kecil perkara pun kita minta kepada Allah Ta'ala. Sekecil-kecil perkara minta Allah Ta'ala. Kita solat istikharah, minta kepada Allah Ta'ala, pilih perut kita. Nak kahwin, nak makan, nak belajar, semua kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah yang Maha Kaya. Allahus Samad. Begitulah kehidupan kita seharian. Nak praktikkan Al-Quran. Bukan kita baca sekadar baca. Praktik baca tu terjemah. Tengok kita tak erti bahasa Arab. Tengok terjemah. Baca sebelah-sebelah tu terjemah. Baca praktik. Bagaimana aku nak laksanakan ayat ini dalam hidup aku? Baca, faham. Begitulah kita setiap hari. Kita baca Al-Quran, kita praktikkan. Faham, kita praktikkan. Faham, kita praktikkan. Sehinggalah kita menjadi akhlak dengan akhlak Al-Quran. Seperti Nabi SAW, kana khuluquhul Quran. Sungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Begitulah Al-Quran itu turun kepada diri kita. Turun kepada kita, macam itulah keadaannya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufiknya, hidayah taufiknya untuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita. Diberikan kita kuasa, daya upaya untuk kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Diberikan kuasa, daya dan upaya untuk kita melaksanakan amal ibadah dalam bulan Ramadan. Baca Al-Qurannya, bersedekahnya, bangun malam. Semua itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman dengan ayat tadi, Allahus Samad, Allah lah yang Maha Kaya. Maka kita minta kepada Allah, berikanlah petunjuk kepada aku. Minta kepada Allah Ta'ala. Kita tidak minta kepada Allah Ta'ala. Allah itu suka kepada hamba-Nya yang berdoa. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah sedikit berkenaan dengan bagaimana yang dikatakan Al-Quran itu adalah nuzul, turunnya Al-Quran kepada hati kita, yang menjadikan hati kita ini terang, hati kita berbunga-bunga dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita praktikkan Al-Quran dalam hidup kita. Jadi setakat itu saja dahulu. Kita berhenti setakat ini saja dahulu. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.